Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Dua sesi hari ini, 2 sampai 4, dan sebelah malam nanti kita akan ada bicara personality bersama saya dan juga host kita Mel serta Azmi lah pada sebelah malam nanti Jadi pastikan pada jam 8 dan 9 malam anda bersama kami sekali lagi Jadi petang ini topik kita kepercayaan dagangan semakan realiti. Kita akan sambung kepada topik pembentukan minda pedagang. Luk, wassalam. Dan bagi saya, Luk, Rosdi, wassalam, topik yang 4 awal ni 1 sehingga 4 adalah topik yang amat-amat penting. Bukannya pasal market dynamic, bukannya pasal teknik. Sebab teknik dagangan anda boleh dapatkan kat mana-mana. Semua teknik tu bagus. Kalau tanya saya, asalkan teknik berkenaan lengkap. Anda ada cara masuk, anda ada cara keluar, dan anda ada cara mengurus. 3 tu adalah apa yang ada dalam teknik. Tetapi yang jarang disentuh adalah mengenai pengurusan, mengenai setup of objektif, Atirah wassalam, Yus, dan juga kepada pembentukan portfolio lah. Itu adalah amat-amat penting dan itu tak banyak, tak ramai orang kongsikan. Jadi tolong ambil yang ni sebab kalau setakat teknik, anda tak perlu ikut saya pun. Ikut Galih pun boleh. Wassalam Galih. Ikut siapa-siapa pun boleh. Tak perlu dengar saya, tak perlu dengar siapa-siapa. Anda boleh cari dekat YouTube pun ada. Tapi mengenai pembentukan minda, itu yang bagi saya kalau tanya, kalau saya sendirilah kenapa saya ikut Zul Razak, bukannya sebab market dynamic, bukannya sebab elite wave, bukannya sebab sequence tetapi adalah lebih kepada psikologi dagangan. Itu kalau tanya saya lah kenapa nak ikut Zul, itu jawapan saya. Bukannya kepada nak belajar elite wave, nak belajar sequence, nak belajar mengenai dynamic, sebab itu cuma teknik yang anda boleh dapatkan mana-mana, banyak tempat boleh dapat John, wassalam. Tetapi mengenai pembentukan portfolio, itu tak ramai orang kongsikan Jadi tolong ikut yang 4 ni 1 sehingga 4. 1 kita dah cover semalam. Hari ini kita akan teruskan kepada kepercayaan dagangan. Tak payah buat benda magic, tak payah buat benda pelik-pelik Jangan tanya kalau teknik ni dapat berapa kalau anda letak $10, anda nak buat berapa? Wassalam Sumbi bukan bermakna tak ada duit, kena ada duit untuk buat duit. Kalau orang tanya tak ada duit, tak boleh trade lah. Tak. Jawapan saya direct, tak. Waalaikumsalam Ustaz. Tak ada duit, tak boleh trade, tak boleh. Ada duit kecil, trade kecil. Itu trade kepada ukur baju kat badan kita sendiri. Saya bukan orang marketing. Saya cakap langgar. Tapi jangan ambil hati dengan saya. Sebab saya direct. Tak ada selindung-selindung, tak ada cerita nak bulan bintang. Kita cerita kenyataan. Okey? Tak boleh trade, berhenti trade. Okey? Tak boleh trade, memang anda tak dapat trade, jangan trade duit betul. Trade demo dulu. Selagi kalau anda dapati selama ini anda tak buat duit lagi dalam trading, tolong berhenti guna akaun betul. Gunakan demo dulu. Sampailah nampak buat duit. Kalau tak, anda cuma menderma. Faham? Kalau tak, anda menderma. Handsome pun boleh. Kalau tak, anda cuma menderma. Kenyataan. Sebahagian besar, majoriti trader gagal. Sebab itu bisnes broker adalah satu yang bisnes yang lukratif. Bisnes yang menarik. Faham? Saya bukan orang marketing. Saya direct bagi tahu. Okey, tak ada cerita sindung-sindung, kita cerita direct. Okey? Jadi, kepercayaan dagangan semakan realiti, kita akan cover mengenai analisa pasaran 1 hour, first hour. Penafian. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan.
Nama saya Zulkifli Fridol Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Sebelum kita masuk ke analisa pasaran, saya kongsikan something. Saya dah berdagang sejak tahun 97. Bukannya makin lama, oh hebat. Tak payah mengarut. Tak payah mengarut. Ada kawan saya yang sama-sama belajar dengan saya sampai hari ini dia masih macam tu lagi. Faham? Teknik, beribu teknik dah belajar rasanya. Kalau saya tengok dia lah, dia trade semua, saham, currency, tapi major portfolio dia adalah kepada komoditi. Dia ni trade CPO, FCPO, tak ada kat SM. Dan dia pindah randah lah. Sekejap saya tengok dia trade minyak, sekejap dia trade FCPO, sekejap lagi saya nampak dia trade gold, sekejap lagi nampak dia trade, ada masanya tiba-tiba naik cat JPY. Semua benda dia trade. Tak salah. Dulu tak ada MT4. Dulu broker ada platform sendiri. Look. Dulu broker bukan purple, biru tua. Tapi keluar kat sini color purple. Lighting kot. Dulu broker akan ada platform sendiri. MT4 cuma pada tahun 2006 baru ada ni. Broker ada platform sendiri dulu. Anda boleh download platform dia sendirilah. Platform sendiri. Rupa dia sama macam MT4 lebih kurang. Cuma MT4 tu lebih senang nak guna. Tapi daripada sudut function, platform lain lagi banyak function sebenarnya. Ramai yang suka MT4, MT5 sebab dia senang nak pakai. Okey, apa pun saya nak kongsikan something kepada anda. Tak semestinya orang tu lama dalam bidang ni hebat. Tak. Kalau anda dengar orang lama berkongsi pasal cerita hebat-hebat, lari jauh-jauh. Yang anda nak belajar, sebab kita tak, ya betul, nak ambil inspirasi, nak ambil ni. Tapi kena faham, setiap kita ni mempunyai situasi yang berbeza. Setiap kita mempunyai situasi yang berbeza. Pengalaman yang berbeza, pengetahuan yang berbeza, suasana yang berbeza. Jangan cuba jadi saya. Jangan cuba jadi orang lain. Jadi diri anda. Kenal pasti apa yang ada dalam diri anda, kekuatan diri anda, yang anda boleh. Semua orang boleh berniaga. Semua orang boleh trade. Tapi tak semua orang boleh berjaya berniaga. Tak semua orang boleh berjaya trading. Faham? Tak semua. Jadi anda kena kenal pasti dulu apa yang anda ada untuk offer ataupun untuk tawarkan, yang anda boleh gunakan sebagai kekuatan anda. Kenal pasti benda tu. Waalaikumsalam, Wan. Yang anda boleh gunakan dan anda boleh tawarkan kepada pasaran untuk nak buat keuntungan, untuk nak dapat hasil daripada pasaran ni. Sama macam berniaga apa jugalah. Anda mempunyai background seorang engineer, anda mempunyai background seorang business, anda mempunyai background dalam management. Gunakan kekuatan-kekuatan tertentu. Contoh, anda seorang yang bagus dalam engineering, anda punya background ambil engineering, anda kuat dengan nombor, anda kuat dengan something yang anda nampak, itu seorang engineer. Okey. Dan anda lebih kepada left side, lebih kepada apa benda yang anda nampak lah. Orang yang macam ni dia lebih sesuai kepada technical. Dia lebih sesuai kepada kepada benda yang dia boleh kaitkan logik dia. Ya, betul. Dia kaitkan logik dia. Sebaliknya, anda seorang yang lebih arts, lebih kepada seni, lebih kepada business, lebih kepada benda-benda macam itulah. Mungkin anda boleh satukan kepada analisa sentimen, analisa fundamental, tetapi trading tetap teknikal. Cumanya anda letakkan sebab untuk anda faham logik yang apa yang anda nampak dekat chart tu. Waalaikumsalam, Kimi. Sebab itu semua kita ni tak sama. Jadi anda kena cari apa kekuatan diri anda. Faham? Saya ni tengah-tengah sebab saya ambil psikologi.
Degree saya dalam psikologi, bukannya banking, bukannya admin, apa, bukan. Saya punya degree ada dalam psikologi, kalau nak tahu. Satu banyak yang saya sentuh lah mengenai psikologi. Okey, jadi kenal pasti diri, benda itulah dalam diri anda. Dan tahu bila nak berhenti. Masalahnya kita fikir orang lain, Wan. Faham? Dalam bidang ni, it is dog eat dog. Sama macam bisnes, sama macam apa juga bisnes. Ia adalah bidang yang apa? Yang kejam. Anda cuma dapat pentingkan diri anda. Anda tak dapat pentingkan orang lain. Faham, Wan? Anda tak dapat pentingkan orang lain. Satu, saya punya tugas bukannya untuk puaskan hati orang. Tugas saya bukan puaskan hati orang. Tugas saya berkongsi dan saya tak jaga hati orang. Saya jaga saya. Faham? Itu beza kita dengan apa yang ada dekat West, dekat Eropah, dekat negara barat lah. Negara barat ni lebih individualistik, kita lebih kepada community kan, communal kan. Tetapi bukan bermakna kita pentingkan diri sendiri. Kita tetap hormat kepada orang, tetapi kita tak perlu jaga benda yang kita tak perlu jaga. Faham? Konsep tu susah nak terima. Faham? Okey. Apa pun, kita lihat dulu kepada pasaran sebelum kita masuk ke topik kita. Yang pertama, pentingkan diri anda duluan. Pentingkan diri anda, diri dahulu. Dan baru anda tengok orang lain. Serve dahulu. Serve dulu. Ya, untuk nak buat benda tu, anda kena tahu apa anda nak. Sama macam trading. Anda kena tahu apa yang anda nak. Hidup ni sama macam trading. Kalau anda dapat apply apa juga konsep dalam hidup anda, kepada trading ni menceritakan kita tau. Kalau anda tengok, kalau ada seorang yang tak penyabar, seorang cepat pemarah, dalam trading anda akan buat yang sama. Anda tak dapat pegang duit. Duit pegang hilang, duk senang je nak keluar kan. Anda tak jaga lot sizing dalam trading. Sama. Jadi bila anda mengenal pasti apa kelemahan, jangan tumpukan kepada kelemahan. Sebaliknya, cari apa kekuatan. Itu dulu. Bila anda tegakkan ataupun kuatkan apa yang dah kuat dan anda applykan dalam trading anda, barulah anda address ataupun cuba untuk mengawal, nak buang supaya, tapi nak kawal apa yang anda. Saya kalau nak tahulah, saya cerita sebelum kita masuk sini. Saya seorang pemarah tau. Kalau nak tahu, saya tak penyabar. Saya punya ni, saya tak sabar. Anda boleh tengok siapa yang main COC kan, nampak akaun COC saya. Town Hall 15 dah nak max dah. Sama lah dalam game, saya tak dapat nak tunggu. Saya tahu saya ada sifat tu. Sebab itu dalam trading saya tak guna instant order. Saya tak pergi tengok chart dan renung chart. Sebab saya tak sabar. Nak tunggu candle dia pergi complete, saya tak sabar. Jadi kita tahu kita punya kelemahan tu apa yang saya buat? Saya letak limit order. Saya tak guna instant execution. Saya tahu. Itu masalah utama saya. Kalau saya pun tu, saya cakap, kalau saya pun duduk merenung chart, kan, katalah kita nak tunggu dekat sini baru nak short, dia kat sini turun sebatang candle, laju pula tu Marubozu, situlah kita enter. Siapa pernah buat? Mai dah pernah buat kan? Kita tunggu kat atas ni, tiba-tiba sebatang Marubozu. Tak tahan, tekan. Marubozu tu belum Marubozu lagi. Pernah nampak Marubozu yang macam ni? Sebatang 30 pip contohnya kan. Merah menyala, turun jatuh ke bawah. Candle belum close. Bila close candle dia jadi macam ni. Berapa kali kena? Dia jadi macam ni. Dia jadi pin bar ke atas. Saya bukan seorang yang dapat jadi liaison officer. Saya tak jaga orang. Faham?
Tengok sebatang baru bozu ke bawah, color merah. Oh, sell. Turun sell kat sini. Tengok balik chart, ini jadinya. Satu, saya tak akan guna nak tunggu confirmation. Saya tak dapat buat benda tu. Saya tahu itu kelemahan saya. Sebab tu saya gunakan limit order, saya letakkan stop loss, saya letak TP, letakkan modal yang saya sanggup hilang, biar dia. Sebab nak buat benda tu, anda boleh buat benda tu kalau anda percaya kepada sistem anda. Sistem dagangan bukan hanya kaedah keluar masuk. Dia termasuklah kaedah penjagaan equity. Semalam kita direct kepada apa yang nak buat lah. Semalam kita dah kongsikan mengenai ini. Tolong buat dia. Tolong buat dia. Seriously, kalau anda tak faham apa pun yang saya sebut, buat benda ni je. Anda pakailah teknik apa pun. Jangan ikut Zul. Tapi ambil dokumen ni. Dokumen ni lah yang paling penting dalam apa yang juga yang saya kongsikan. Ramai orang berubah bila buat benda ni. Saya nak buy sell saja, silakan. Jangan dengar saya, ikut orang lain. Buang masa. Dayak ada 7 meja suku. 25. Kalau ikut pengkelasan dia 3. Yang ni ya. Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Dan bawah orang Ulu itulah ada banyak. Lepas tu Iban pun dia ada Iban ikut kawasan. Bidayuh dia ada dua sejarah yang dia datang kat Sarawak. Satu dari utara, satu dari belah Sirian, satu belah Bau. Okey, tak kisah. Tolong buat benda ni. Tulis 20 ke 30 kepercayaan anda kepada trading dan make sure anda dah perolehi something daripada kepercayaan tu. Jangan setakat tulis je. Benda tu, ini bukan untuk orang lain, ini untuk anda. Siap, Pontianak banyak. Ponti banyak suku. Boleh hafal. Tak, kalau orang Ulu tu banyak, ramai sangat. Kita ada seperti ada banyak lah, ada banyak. Orang Ulu tu banyak. Orang Ulu ada banyak lah. Kat Sarawak lebih kurang 25 ke 30. 25 ke 30 ataupun lebih. Tak kurang daripada 25 lah. Yang dikelaskan. Yang maksudnya diletakkan dalam kelas, satu kelas kaum. Tolong buat benda ni. Seriously, buat benda ni. Tuliskan. Contoh dia, saya percaya saya seorang scalper. Tapi kalau anda trade dan anda saya masuk market sekejap. Tapi kalau anda hold, itu dah bukan kepercayaan. Ya, kaedah. Kalau anda, katalah anda trade, tapi anda bukan scalp pun. Anda pergi, bila float, anda hold. Scalper ni adalah mereka yang masuk market, paling lama lah pegang. Kurang daripada seminit lah. Kalau tanya saya. Beberapa saat kepada few minit lah, paling lama lah. Kita ambil lah, 5 minit tu dah panjang sangat untuk seorang scalper. Kalau anda pegang lebih daripada tu, itu intraday. Scalper ni masuk keluar. Masuk volatility masaran keluar. Itu scalper. Kalau masuk pegang 15 minit, itu bukan scalper. Itu intraday. Kadang-kadang orang letakkan dia scalping, tapi dia scalping kan dari pagi sampai ke petang 15 posisi dia pegang. Itu bukan scalper. Itu seronok kerana saya ada satu lagi akaun TikTok.
saya masuk live orang. Pergilah tengok. Macam-macam. Ini tak sempat saya nak buat TikTok punya analisa. Sebab ada persiapan untuk Facebook Live besok. Okey. Pegang sampai ke petang itu bukannya scalping, itu intraday. Jadi kalau itu saya percaya saya seorang intraday trader. Tapi kalau ada intraday pegang 2-3 hari itu bukan intraday. Itu tak tahu trade, betul. Betul. Simple je. Jangan tahu trade. Dia tak tahu ikut teknik. Simple je. Kalau anda trade intraday dan scalping, ada satu lagi elemen dalam sistem anda, iaitu faktor time. Intraday pukul berapa cut off? Tutup office. Tutup semua. Rugi, untung tutup. Esok hari yang baru. Sebab duit baru. Sama scalping. Saya hold paling lama berapa lama. Kalau tak ada dalam sistem anda, scalping sistem apa tu? Faham? Dah cukup 30 ambil lah, siapa nak bagi. Mana ada? Time. Sebab bila bercakap mengenai time sensitif punya setup, contohnya macam scalping dan intraday, dia kena ada faktor time. Time dan volume, yes and no. Tapi time, itu paling penting. Berapa lama anda pegang? Kalau dia float, berapa lama anda takkan? Dia kena ada faktor tu. Kalau tak ada, itu bukan scalping system. Itu masuk suka-suka. Itu masuk ke? Float kita biarlah jadi swing. Itu kerja mengarut. Faham? Dia kena ada satu time. 5 minit dia float, aku cut next. Apa? Itu scalper. Intraday, pukul 11 malam tutup semua. Pukul 9 malam aku nak tidur. Macam tu. Kena ada faktor time. Tak ada cerita sampai biru. Biru close. Aduh, itu orang tak reti kalah. Tak reti kalah jangan trade lah. Faham? Kena ada faktor time. Masukkan. Kalau sebelum ni tak ada, masukkan. Test dia. Pukul berapa kita tutup, apa beza prestasi dia. Okey? Jadi letakkan, tulislah benda ni. Buat dia tiap-tiap paling kurang lah. Minimum yang anda buat lah. Ini minimum. Ni kalau dah malas sangat. Buat dia untuk tempoh 3 bulan. 1 bulan pertama, buat dia tiap minggu. Ni first month. Buat dia tiap minggu. Buat dia tiap minggu. Okay. Nombor 2, bulan kedua. 2 minggu sekali. Bulan ketiga, buat dia sebulan sekali. Seterusnya lah. Lepas bulan ketiga, buat 1 bulan sekali. Tiap 3 bulan, anda rujuk balik. Bahagikan dia kepada 2. Kepercayaan yang menghadkan, kepercayaan yang berguna. Maksudnya, buat balik. Tengok balik, baca balik. Anda nak berubah, buat benda ni. Seriously. Tolong buat. Tolong buat benda ni. Tolong buat table anda, tulis balik. Tulis balik. Anda akan dapati benda tu akan menyebabkan anda lebih aware dalam anda trade kan. Lebih aware kepada teknik anda. Anda akan teringat kepada teknik anda. Anda tak pergi, tak boleh dah ni. Tak ada kerja. Tak ada. Anda akan ikut teknik, jaga duit. Ini asas dia. Iaitu kepada kepercayaan tu. Sebab kenapa anda perlu membina kepercayaan? Sebab anda nak yakin kepada teknik ataupun sistem dagangan anda sendiri.
Itu je. Seriously. Jadi radio rosak pun tak apa. Sebab tak ramai orang buat pian. Tak ramai. Kalau ada buat, bila lepas ni dengar buat sekejap. Lepas tu berhenti balik. Lepas tu cari balik. Lepas tu macam ni. Ada few yang hantar kepada saya. Saya bagi tahu kat dia orang, simpan. Tapi saya tahu dia orang buat. Kan? Ada yang masih PM saya, bagi tahu, bang, thank you. Saya buat ni setiap minggu. Lepas tu dia ambil screenshot, hantar. Okay. Setiap minggu dia hantar. Saya tak jawab pun. Saya tengok je. Saya letak red lah. Dia orang tahu saya tengok. Okay, dan dia jadi sebagian sistem dia lah. Untuk hantar kepada saya dan tunjukkan dia orang buat. Supaya dia orang jadi push diri untuk nak buat. Saya tak jawab. Sebab benda ni tak ada betul ataupun salah. Yeah? Tapi sebab dia orang tahu dia orang nak hantar kepada saya pun tengok je. Tapi saya tak jawab. Sebab benda ni tak ada betul salah. Dia kepada anda. Betul? Betul. Itu biasa. Bila anda punya kepercayaan tu masih sama, dia macam ni. Ni antara kerja gila. Kerja gila. Kerja gila. Anda sedang buat, ramai orang, dia melalui cycle macam ni dalam trading tau. Cycle dalam trading. Ini majority. Saya cerita pasal majority. Okay. Dia start dari sini. Mungkin dia start daripada sini lah. Okay, mula. Dia belajar satu teknik, naik. Untung duit. Lepas tu start loss. Tukar teknik. Tukar teknik. Untung balik. Dia ikut satu sistem, untung balik. Jatuh balik. Tukar teknik. Naik balik. Masa yang last dia trade tu, dia untung banyak, lepas tu rugi terus. Rugi habis. Dekat sini dia decide. Continue atau tak. Lepas tu cycle sama. Ini majority orang buat. Majority. Daripada 10 tu saya boleh kata 7 ke 8 orang buat benda ni. The thing is, ni yang kita katakan kerja gila. Cycle ini, ni kita katakan kerja gila. Kerja yang tak munasabah. Di mana dia sedang buat benda sama. Untuk cari hasil yang berbeza. Memang tak. Anda sedang buat benda sama. Tukar, naik, turun. Belajar. Anda akan bertukar teknik. Tukar. Belajar. Penambah baik. Masalahnya anda lihat kat luar. Sedangkan masalah dia kat sini. Bukannya masalah kat luar. Faham tak? Dia ingat trading ni is all about market. No. It's all about reading the market. No. Itu cuma sebagai kecil daripada trading. Sebab itu teknik yang baca market. Bukan anda baca market. Itu lagi teruk. Dia cari mangsa habis. Zigzag ke bawah. Itu lazim. 7 ke 8 orang daripada 10 orang buat benda ni. Itu lazim. Anda sedang mengharapkan hasil berbeza daripada buat benda yang sama. Memang tak. Dan ketiga-tiga senario ni anda sedang lihat di luar. Anda nak berubah, try tengok mata majmuk anda, tengok ke dalam. Tengok diri kita. Bukan tengok luar. Apa yang trader suka buat? Sebab itu ramai orang, dia suka signal, dia suka group dan bincangkan. Dan kalau apa-apa silap, bukan silap dia. Itu silap signal provider, itu silap orang. Nyesal aku ikut dia tu. Nyesal aku ikut teknik tu. Sedangkan
anda cuba mencapai objektif melalui teknik. Yes, teknik itu penting untuk mencapai objektif. Tetapi, yang membezakan teknik ni sebenarnya adalah ini. Teknik ada naik, ada turun, ada naik, ada turun prestasi dia. Tak ada benda berniaga buka hari ni semalam untung. Itu cerita lain. Belakang meja, bawah meja mungkin. Tetapi lazimnya apa-apa plan perniagaan, plan dagangan, apa-apa ada masanya untung, ada masanya rugi. Yang tak dapat terima rugi jangan trade. Tolong jangan trade, berhenti. Ada tak teknik tak ada rugi langsung? Tak ada. Simple. Tak nak rugi langsung, boleh? Depo 1 juta, trade 0.1 lot. Satu je. Satu entry je. Tunggulah. Itu antara dia lah. Kita tak nak ada terlalu banyak noise. Anda tak capai objektif menerusi teknik. Even teknik yang 40%, 30% punya winning percentage, dia boleh win. Kalau risk reward dinaikkan. Bukannya pasal teknik. Faham tak? Teknik tu cuma benda berulang yang dibuat. Dapatkan parameter teknik tu. Apa winning percentage. Daripada situ ada tentukan risk reward ratio. Dari situ ada tentukan kepada dia punya dia punya expectancy, dan anda tahu berapa trade yang perlu di-execute untuk dapat objektif anda. Berapa banyak, dan anda aturkan position sizing untuk nak capai, untuk nak lihat. Contoh, satu teknik tu mempunyai expectancy 0.5R. Separuh daripada entry dia adalah untung. Teknik berkenaan, tradable setup sebulan adalah 20. Tradable setup. Dan kita tahu dia boleh buat 10R. 10 kali daripada risk yang dia ambil. Galih tak apa, galih banyak duit, boleh bayar banyak group. Bagi je lah, masuk je lah, bayar je galih. Bayar. Lepas tu jangan masuk. Masuk, lepas tu keluar balik. Bayar, apa salah? Jadi, the thing is, berapa nilai 10R ni? Bukannya teknik. Ada position sizing. Nak tentukan position sizing, di situlah anda menentukan anda punya risk tolerance. Bukannya teknik. Masalahnya ramai orang trading bergantung kepada teknik. Itu yang cycle ini. Itu yang cycle benda ni. Sedangkan trading bukannya kepada teknik. Faham? Hanya penjual teknik yang kata teknik itulah sebabnya dia berjaya. Tak. Ada masanya kita trade, apa juga kita buat dalam teknik kita, kita akan hit SL. Tekan apa pun. Situasi market tak kena kepada dia pada waktu tu. Itu je. Dan itu berlaku. Apa tu kali? Cikgu lama, cikgu baru tak sama kali. Cikgu sama kan? Cikgu kat sekolah kat mana? Cikgu saya tahu kat sekolah ke? Kalau kat trading ni mana ada cikgu? Faham? Bukannya bila orang katakan teknik yang sebabkan dia berjaya dalam trading, tak. It's nothing about teknik. Nothing. Teknik cuma disiplin yang kita pakai dan kita tahu dia punya parameter. Tapi apa yang orang siang malam orang tekankan? Teknik. Lepas tu dalam satu teknik dia pergi haburkan macam-macam. Macam mana anda nak dapat parameter sama? Faham tak? Sedangkan anda mengharapkan result berbeza dengan menggunakan parameter, dengan menggunakan benda berulang yang anda tahu anda dah gagal pun buat dulu.
Itu je. Berhenti buat benda tu. Jadi apa nak buat? First, buat yang ini. Seriously. InsyaAllah. Buat benda ni kali. Tiap-tiap minggu. Buat. Buat dia. Anda akan dapati banyak yang anda akan buka mata kepada anda sendiri, yang anda sendiri buat. Bukannya belajar dengan Zul nak belajar Elliott Wave, nak belajar sequence chart. Tak. Saya mungkin tahun depan, sebab saya nampak ramai-ramai dah mula mengajar, dan kalau boleh dekat XM nanti pun ada orang yang memang khas untuk sequence chart. Saya tak, kalau ada, saya tak nak dah cerita benda ni. Saya tak nak cerita pasal sequence chart. Saya cerita benda ni je. Sebab bagi saya ini lebih penting, yang orang ramai tak nak dengar. Dan saya boleh kongsikan banyak lagi benda. Saya boleh dedicatkan satu sesi tu macam mana anda nak buat anda punya portfolio. Kita buat satu portfolio dagangan sahaja. Bukan retire. Mungkin ada nantilah, belum ready. Kalau kat XM kan ada siapa-siapa yang boleh, kita ambil, dan dia cuma cerita pasal sequence. Saya pula cuma cerita benda ni. Bagi saya ini lebih penting. Sequence tu tak ada apa. Kalau tanya, tengok saya tunjuk. Saya, kalau setakat teknik kalau setakat cerita teknik, mana dia? Ini semua teknik. Ini yang saya setkan lah. Ada banyak lagi. Ya, portfolio tu lagi penting. Bukannya pasal sequence. InsyaAllah, mana tahu Azmi. Dr. Mantap. Tak ada pengganti dia kali. Din. Ada si Ken. Ken cuba untuk ganti dia. I mean, tak sampai lah. Saya masih dalam tu. Van Ketap dia ada teknik. Dia ada teknik dia. Teknik, tak semestinya itu teknik Bantap, itu teknik Ken Long, itu teknik Zul, itu teknik siapa-siapa juga. Itu bagus. Tak. Ken Long, tak sama. Ken Long nama dia, bukan Ken. 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 Saya dengan dia satu, masa kita orang ambil kursus dulu, Dil, 2011, saya dengan dia lah, kita orang buat yang table tu. Position core protection, yang saya kongsikan table tu. Saya dengan dia lah buat tu. Group work. Tapi yang tu memang saya lah. Dia buat satu, saya buat satu. Jadi kita present yang saya punya. Wan Ketap, dia cerita teknik. Wan, dia cerita teknik anda sendiri. Anda pakai teknik apa? Anda pergi cerita kat dia teknik anda. Lepas tu kita dissectkan teknik tu. Apa market type dia, macam mana kita masuk, kenapa kau pilih masuk macam tu. Okey, lepas tu SL kat mana, TP kat mana, manage kat mana. Anda buatkan teknik anda sendiri lengkap. Faham? Sebab itu apa saya suruh, apa yang saya kongsikan selama ni. Setiap kali kita cover topik ni. Core protection, ya. Itu adalah apa yang saya present waktu, dan benda tu ramai yang student Vantap lain pakai. Tu the best waktu tu lah. Kita ada group work. Saya dengan Ken buat benda tu lah. Tapi saya lah yang buat. Dia yang kira matematik dia.
Buat matematik dia ada satu game yang kita play kan. Kita try dengan game tu, win lose, BE berapa ni dengan sistem tu, dan kita dapati kita try main, kita apply dia kepada main blackjack. Kita apply core protection equity tu kepada trading. Kita apply dia kepada banyak senario dan dia bertahan lama. Sebab itu, apa yang saya sarankan selama ini anda buat, teknik anda sendiri pilih 3. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Semua dah ada teknik. Tuliskan. Apa makna trend dalam teknik tu? Macam mana anda definekan trend? Sistem 3711, that sistem saya belajar masa main roulette. Tadi take up none of your business. Itu dah lama. Kita orang buat, lepas tu ramai yang kongsikan. Dari tahun 2011, 2012. 2012 dia. 2012. Lepas tu dia yang sebab yang Van Tap punya ni, ramai orang dalam tu ada few writer economic book. Siapa lah? Saya dengan Ken sama-sama masuk 2012. 2011, 2012. Siapa nama dia ni? Jadi dia ambil dan dia publishkan. Tak kisah. Itu orang tak kisah. So, itu memang kosong. Memang jadi harta benda bantap lah. Lepas tu dia jualkan. Saya kongsikan kepada anda. Benda tu susah nak dapat tau. Yang tak ada. Ramai orang pakai. Ramai orang pakai. Itu saya buat. Tapi matematik dia catalog lah. Saya matematik ni lama sikit nak kira kan. Tapi saya kongsikan tak ada orang pakai. Itu yang pelik. Tak ada, bukan semasa tak ada orang pakai. Tapi tak ramai orang discuss pasal benda tu. Saya pun pelik. Tak apa lah nak baca ni. Okay, definekan apa itu trend. Macam mana anda enter? Adakah anda tunggu confirmation atau tak? Macam saya guna limit order saja. Sebab sifat saya. Ni penentu dia kepada anda. Anda tengok. Kalau aku tak penyabar, aku tak dapat tunggu confirmation. Lepas tu, initial SL. Initial TP. Bila set SL, tanya diri sendiri. Adakah anda akan letakkan, macam mana, adakah anda, bilanya anda cut? Bilanya anda akan cover profit? Bilanya anda set DE? Benda-benda macam ni. Ya, dulu mahal. Sekarang ni tak berapa mahal rasanya. Saya tak cek sekarang. Setting TP. Adakah TP anda fix ataupun dia variable? Adakah anda akan cut profit ataupun anda akan trail stop? Trail stop lebih kepada SL. Tanya soalan-soalan ni kepada teknik anda sendiri. Apa yang berlaku menyebabkan anda buat something? Dan anda akan buat benda berulang. Sama je kali berbalik. Tak ada benda yang pelik-pelik. Tak ada. Anda akan buat benda sama je setiap kali. Itulah yang dimaksudkan. Dan adakah sistem anda dynamic ke tak? Ataupun fix? Dynamic ni anda akan ubah dia. Dan maksudnya dalam ni ada few kaedah entry. Macam sistem 3711 ada few tau. Kalau kita trade wave 5, TP dia tak sama. Yang saya ajar hari-hari ni adalah super trader punya syllabus. Kali. Faham tak? Cumanya orang ingat kepada market sequence. Yang orang dengar yang market sequence, market dynamic. Yang saya tekankan 1 sampai 4. Tapi orang tak nak dengar 1 sampai 4. Orang nak dengar pasal market sequence.
Yang kita cerita ni semua adalah kepada super trader punya. Anda pergi baca buku dia, dia orang cerita pasal benda-benda ni. Inilah part of dalam super trader punya course. Tapi orang tak nak buat. Bila buat latihan macam tak nak. Buang masa. Okey, Sunbi. Kita cerita pasal yang syllabus dalam tu. Adakah dia fix? Satu sahaja. Benda-benda ni yang anda kena letakkan kepada sistem anda. Tapi tak ramai orang nak buat. Kita minta buat apa? Kepercayaan pun tak nak. Macam mana nak buat benda ni? Macam mana kita nak move kedua? Lepas tu barulah yang ketiga, position sizing. Tentukan apa teknik anda sendiri dulu. Buat benda tu. Dan anda akan nampak banyak lain. Anda akan tengok dunia trading ni lain. Seriously. Dengan market sequence, dia tunggu sul update chart. Aduh. Tapi itu saya update chart semua sebab itu sebahagian daripada saya punya hari-hari punya rutin. Part of what jadual kita harian untuk trading. Itu part of trading psychology.